kelainan. Selama ini kita buat perjumpaan di sekolah. Pada tahun hadapan kita buat di Balai Raya. Apa yang kita perlu buat? Untuk makluman semua hadirin, ibu bapa yang berada di kawasan pulau, dia kurang paham berkenaan dengan dasar pendidikan, kurang paham. Ibu bapa tahukah pada tahun 2012 bahasa Inggris peringkat SPM akan jadi wajib lulus, mesti lulus. Kalau gagal, gagallah pula. Ibu bapa yang hadir ini sudah bersedia dalam keadaan tersebut. Kasihan pelajar-pelajar kita, khususnya di kawasan pulau. Kalau itu berlaku, ramai budak-budak kita akan gagal pada tahun 2012. Betul kan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tujuan kita buat perjumpaan pada tahun hadapan di Balai Raya ialah kita cuba menerangkan sebaik mungkin kepada ibu bapa hal tuju pendidikan negara. Kita cuba buat sedemikian. Saya paham ibu bapa melihat orang lain senang cakap, tapi buat susah. Memang bagi saya paham. Sejak saya bekerja di pejabat pelajaran daerah, sejak akhir-akhir ini saya berada di pulau, ke sekolah-sekolah pulau. Saya hanya bersekolah di SD Pekan, semua di atas darat, tidak melalui laut, tidak. Apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Besar memang kalau dibandingkan dengan saya sendiri, dengan guru-guru yang ada, dengan tuan-tuan yang ada hari ini, memang tuan-tuan dan puan-puan orang yang hebat. Berbanding dengan saya, bermula daripada awal tahun 1 hingga sekolah menengah, semua di atas darat. Kesukaran untuk menaiki bot dan sebagainya, memang kalau saya sendiri saya tidak alaminya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, kita cuba buat sebaik mungkin. Di mana kita dilahirkan, di situ kita junjung. Kita tidaklah boleh berangan-angan supaya kita akan ke dunia lain. Tidak boleh. Di sini tempat kelahiran kita. Kalau guru-guru, di sinilah guru-guru ditugaskan. Jadi, sama ada maju atau tidak, kita yang kena tanggung, bukan orang lain. Sama ada mendapat nama atau tidak, kita yang tanggung. Seperti mana pada hari ini, saya puji SK Harapan masuk dalam internet, laman web. Saya puji sebab ada guru yang mampu melakukannya di bawah bimbingan Tuan Guru Besar dan Ketua Kampung. Sila bagi tepukan. Tuan-tuan hadirin sekalian, bila kita bercerita berkenaan dengan kehidupan, dengan realiti hidup, ada yang susah, ada yang senang. Itu realitinya hidup di dunia. Kita tidak akan jumpa di mana-mana negara ataupun di mana-mana daerah yang mana semua penduduknya semua kaya. Tidak ada. Sukar sama sekali. Amerika Syarikat
pun sendiri menghadapi masalah yang mana penduduknya bercampur-campur, ada kaya, ada yang sederhana. Walaupun Amerika Syarikat dianggap negara kuasa dunia, begitulah juga di daerah sempurna, ada di atas, ada di bawah. Kita kena terima hakikat, tuan-tuan dan puan-puan, itulah kehidupan yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting ialah kita perlu bekerjasama dan juga berusaha. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin bertanya dengan saya, cikgu, bekerja sama yang macam mana? Nah, itu jadi persoalan juga. Bekerja macam mana, cikgu? Adakah saya datang sudah bekerja sama? Banyak cara kita bekerja sama. Paling penting ialah, saya khawatir ibu bapa di daerah sempurna bila saya buat sedikit kajian pemerhatian, ibu bapa terlalu memanjakan anak. Itu masalah, terlalu manjakan. Kita boleh perhatikan anak-anak kita terlalu banyak berehat, terlalu banyak bermain. Tuan-tuan boleh cek sendiri. Kalau mau cemerlang, belajar cemerlang, belajar balik dari sekolah jam 12.30. Dia rehat, lepas itu sekolah zuhur, rehat sekejap. Dia sepatutnya setelah petang, dia belajar 1 jam lagi di rumah. Paksa dia untuk belajar lagi. Sekurang-kurangnya jam 3 mula, hingga jam 4 baca buku pada waktu petang. Selepas itu dia rehat, pada waktu malam sambung lagi jam 8 hingga jam 10. Paksa dia. Kita begitulah caranya kita bekerja sama. Untuk makluman semua ibu bapa, saya sendiri pun ada pakcik macam tuan-tuan sekalian. Dia tidak paksa anaknya untuk belajar di rumah, dia biarkan tengok TV. Jadi susah sedikit kalau kita biarkan anak-anak kita menonton TV daripada jam 6 sampai jam 10 malam. Jangan biarkan keadaan itu berlaku. Itulah salah satu cara kita bekerja sama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tuan-tuan dan puan-puan minta maaf cakap tidak pernah sekolah seperti biasa, tapi tuan-tuan boleh cek buku pelajar, tengok. Sebab buku pelajar ada ditulis di situ hari bulan. Betul kan? Kita cek hari bulan. Katakan sekarang 17 hari bulan. Kalau dia tulis 17 hari bulan, itu bermaksud pelajar itu datang ke sekolah. Tengok hari bulan sahaja. Ibu bapa ada yang bertanya dengan saya, cikgu, saya tidak pandai matematik. Macam mana saya mau ajar anak saya? Tidak perlu ajar, tidak perlu. Cek bukunya sahaja. Lepas bila cek, tengok tanda tangan guru. Biasanya guru akan tanda tangan di buku. Kalau ada tanda tangan guru dan hari bulan, itu sudah cukup baik bagi ibu bapa, cukup baik. Bukannya ibu bapa ni mau pandai matematik, baru ajar, tidak semestinya. Ibu bapa saya sendiri bukan pandai matematik, tapi balik dari sekolah, ibu bapa saya cek buku latihan. Kalau tidak ada, dia rupanya sekali.